Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah saya iaitu Puan Hanis. Nama saya Nelson Anaidi dari kelas Musik A, dan pada hari ini saya akan melakukan pembentangan bagi PB2 saya bagi mata pelajaran MUZK 3373, kurikulum dan pentaksiran dalam pendidikan musik. Baiklah, pertama sekali dalam video ini saya akan membentangkan tentang pentaksiran bilik darjah yang memfokuskan tentang permainan alat perkusi dan tempo dan corak irama saya. Baiklah, saya punya SK dan SP adalah untuk tahun yang dipilih adalah pendidikan musik tahun 4, dan standard kandungan saya adalah 2.2 iaitu permainan alat perkusi, manakala standard pembelajaran sekolah ada 2 iaitu 2.2.1 memainkan alat perkusi mengikut tempo, dan yang 2.2.2 adalah untuk memainkan alat perkusi mengikut corak irama berdasarkan skor. Baiklah, seterusnya adalah pentaksiran ini dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran bagi menilai penguasaan murid dalam memainkan alat perkusi berdasarkan skor musik serta memahami konsep tempo dan corak irama. Pentaksiran ini juga membantu guru untuk mengenal pasti perkembangan kemahiran murid secara berterusan. Baiklah, antara kaedah pentaksiran yang saya gunakan adalah saya menggunakan 2 kaedah utama, iaitu kaedah pemerhatian dan kaedah lisan. Melalui pemerhatian ini, saya dapat menilai murid semasa mereka memainkan alat perkusi dalam aktiviti individu dan berkumpulan. Manakala melalui aktiviti kaedah lisan pula, saya dapat menyoal murid untuk menilai kefahaman mereka tentang tempo, notasi musik dan corak irama. Dan yang ketiga adalah kriteria pentaksiran. Pentaksiran ini menggunakan rubrik penilaian yang mengandungi 4 kriteria utama dalam skala 1 hingga 4, yaitu dari lemah hingga ke cemerlang. Antara kriteria yang telah saya pilih adalah kriteria yang pertama adalah ketepatan tempo. Guru menilai kebolehan murid memainkan alat perkusi dengan tempo yang betul dan konsisten. Itu adalah kriteria pertama. Yang kedua adalah notasi musik. Murid dinilai berdasarkan kebolehan mereka membaca dan memahami notasi musik serta memainkan alat perkusi mengikut skor. Manakala kriteria yang ketiga pula adalah corak irama berdasarkan skor. Murid perlu memainkan corak irama dengan tepat berdasarkan skor musik yang diberikan. Manakala yang terakhir adalah kriteria 4, yaitu kriteria persembahan dan nilai murni. Guru menilai sikap murid seperti kerjasama, disiplin, keyakinan, dan sikap menghormati rakan semasa persembahan musik. Seterusnya adalah kita ada tahap penguasaan murid. Okey, tahap penguasaan murid ni kita ada 4 yang saya selaraskan dengan saya punya RPH. Selepas pentaksiran dijalankan, guru menentukan tahap penguasaan murid daripada tahap 1 hingga tahap penguasaan 6. Bagi tahap penguasaan 1, murid mengetahui alat perkusi dan boleh menghasilkan bunyi asas mengikut arahan guru dengan tempo perlahan. Contohnya, murid mengetuk alat perkusi mengikut kiraan guru seperti 1, 2, 3, 4 macam tu. Manakala untuk TP2 pula adalah murid memahami perbezaan tempo cepat dan tempo lambat, serta dapat memainkan alat perkusi secara asas bersama rakan mengikut tempo yang ditetapkan oleh guru. Contohnya, murid dapat bermain alat perkusi mengikut tempo cepat ataupun lambat semasa aktiviti kumpulan. Tipe yang ketiga adalah murid dapat memainkan corak irama mudah berdasarkan skor menggunakan alat perkusi dengan tempo yang betul. Contohnya, murid membaca skor irama mudah dan memainkannya menggunakan tamborin ataupun marakas. Tapi di sini saya tidak menggunakan tamborin ataupun marakas. Di sini saya menggunakan alat perkusi seperti kerincing, tamborin, dan kastanet.
Baiklah, tipe yang keempat adalah murid dapat memainkan corak irama daripada skor dengan tempo yang konsisten serta menunjukkan disiplin dan kerjasama dalam kumpulan. Contohnya, murid bermain alat perkusi bersama kumpulan dengan tempo yang konsisten dan bekerjasama semasa persembahan. Yang kelima adalah murid dapat memainkan alat perkusi berdasarkan skor dengan tempo yang tepat serta menunjukkan kawalan dinamik seperti kuat dan perlahan. Contohnya, murid memainkan bahagian tertentu dengan bunyi kuat dan bahagian lain dengan bunyi perlahan. Manakala dalam pentaksiran game yang saya gunakan adalah tempo perlahan, tempo lambat adalah sama dengan dinamik perlahan. Manakala tempo cepat adalah sama dengan dinamik kuat. Ya. Baiklah, seterusnya tipe ke-6, murid mampu mencipta corak irama menggunakan alat perkusi, memainkannya dengan tempo yang tepat serta membimbing rakan lain. Contohnya, murid dapat mencipta corak irama sendiri dan membantu rakan kumpulan memainkan corak irama tersebut. Maksudnya dekat sini tipe 6 ni yang paling tinggi lah sebab dia mencipta. Okey. Seterusnya adalah borang transit. Selepas menentukan tahap penguasaan murid, guru akan merekodkan pencapaian tersebut dalam borang transit. Okey, dalam borang transit ni biasanya digunakan untuk merekod penguasaan setiap murid berdasarkan pemerhatian guru semasa aktiviti dijalankan. Sebagai contoh, bagi Ahmad Ikram Sofi ni, guru mendapati bahawa Ikram dapat memainkan corak irama mudah berdasarkan skor dengan tempo yang betul. Namun, tempo yang dimainkan masih kurang konsisten. Berdasarkan pemerhatian tersebut, guru boleh merekodkan tahap penguasaan Ikram sebagai tahap 3 kerana beliau sudah boleh memainkan corak irama tersebut, tetapi masih memerlukan latihan untuk mengekalkan tempo yang secara konsisten. Jadi borang transit ini membantu guru untuk melibatkan perkembangan murid dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi selepas aktiviti intervensi dijalankan. Manakala elemen yang ke-6 adalah borang maklum balas dan intervensi. Selain itu, guru juga menyediakan borang maklum balas dan intervensi bagi merekod kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan bagi setiap murid. Sebagai contoh, bagi murid Ahmad Ikram Sofi, guru mendapati bahawa Ikram dapat memainkan corak irama mudah berdasarkan skor menggunakan alat perkusi dengan tempo yang betul. Hal ini menunjukkan Ikram telah menunjukkan penguasaan dalam kriteria corak irama berdasarkan skor. Ini adalah kekuatan Ikram. Manakala ini berkaitan dengan kriteria ketepatan tempo dan kriteria notasi muzik. Oleh itu, guru merancang beberapa namun begitu, Ikram masih dapat mengekalkan tempo yang secara konsisten dan masih kurang menguasai notasi muzik. Maksudnya dia dah dapat menguasai tempo, tapi dia kurang menguasai notasi muzik. Jadi, apa yang intervensi guru jalankan adalah guru menjalankan latihan tepukan irama untuk membantu murid mengekalkan tempo serta menjalankan aktiviti body percussion serta memberikan latihan mengenal dan membaca nilai not secara berperingkat. Melalui intervensi ini, diharapkan Ikram dapat meningkatkan kemahiran dan mengekalkan tempo serta memahami notasi muzik dengan lebih baik. Dan yang ketujuh adalah pentaksiran yang saya gunakan juga adalah penilaian kendiri murid. Selain pentaksiran oleh guru, murid juga menjalankan penilaian kendiri melalui borang penilaian kendiri murid. Melalui borang ini, murid menilai kemampuan mereka sendiri dalam memainkan alat perkusi mengikut tempo, membaca notasi muzik serta memainkan corak irama berdasarkan skor serta bekerjasama dengan ahli kumpulan. Penilaian kendiri ini penting untuk membantu murid itu sedar akan tahap pembelajaran mereka serta supaya dapat berusaha lagi untuk memperbaikikan diri di masa hadapan. Kesimpulannya adalah pentaksiran ini melibatkan beberapa komponen penting seperti rubrik penilaian berdasarkan 4 kriteria utama, tahap penguasaan murid daripada tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6, borang transit untuk merekod pencapaian murid,
borang, maklum, balas, dan intervensi untuk tindakan susulan. Ada juga persembahan berasaskan projek serta analisis analitik dan holistik, dan penilaian diri murid. Jadi pendekatan ini membantu guru untuk menilai perkembangan murid secara menyeluruh serta merancang intervensi yang sesuai bagi meningkatkan kemahiran murid dalam permainan alat perkusi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.